masuk ke Baitullah Al-Haram ini, mereka mestilah berada dalam keadaan ihram. Ihram ni bermaksud apa tuan-tuan? Satu penghormatan, penghormatan kepada rumah Allah, kepada Baitullah Al-Haram. Sehingga kan Allah khususkan mereka yang nak masuk Baitullah Al-Haram ni tak boleh pakai pakaian yang biasa kita pakai, kecuali dialas dengan, kalau bagi lakinya, dengan dua helai kain tuan-tuan, izar dengan rida, izar dengan izar dengan bahagian bawah tu, izar dengan rida, helai kain yang akan menutupi tubuh badan mereka yang masuk ke Baitullah Al-Haram dalam keadaan dia muhrim, dalam keadaan dia berihram. Dan apabila dia berihram tuan-tuan, satu laungan, satu talbiyah yang diajar kepada semua mereka yang dijemput menjadi duyufur rahman adalah talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan tak rasa apa-apa tuan-tuan bila talbiyah? Tak ada rasa ke? Tak rindu ke? Jadi kita doa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah panggil kita sekali lagi, ataupun bagi yang mereka yang baru kali pertama tuan-tuan, moga Allah perkenankan hajatnya untuk menyempurnakan ruknun min arkanil Islam. Bagi mereka yang dah berkali-kali ataupun pernah buat sekali, pastinya tuan-tuan nak pergi lagi. Walaupun ada juga orang pergi buat haji ni tuan-tuan, dia serik, sudahlah ustaz, kali pertama dan kali terakhir, terima kasih ustaz. Ada juga orang macam tu, tapi saya rasa ramai juga yang bila dia dah buat kali pertama tuan-tuan, bila balik rumah dia masih lagi terngiang-ngiang Baitullah Al-Haram, dan dia kalau boleh nak sekali lagi pergi ke Baitullah Al-Haram tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita semua tuan-tuan, memberi istitaah kepada kita agar kita sekali lagi dapat mengunjungi Baitullah Al-Haram. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini kita akan melihat ciri yang ketiga tuan-tuan, daripada 40 ciri-ciri ajaran sesat. Dan kalau tuan-tuan masih ingat lagi pada pertemuan kita yang lepas, kita membicarakan berkenaan dengan ciri pertama, ciri yang utama yang ada pada mereka yang membawa ajaran sesat ini adalah mereka menolak Al-Quran. Mereka delete terus Al-Quran tuan-tuan. Mereka tidak menerima Al-Quran itu sebagai perlembagaan mereka, sama ada mereka menzahirkan ataupun mereka menyembunyikan akan hasrat mereka itu. Cuma kali ini tuan-tuan kita lihat ada juga sekumpulan manusia yang menerima Al-Quran, yang baca Al-Quran, malah yang bermusabakah Al-Quran pun ada tuan-tuan, tetapi mereka menolak, mereka menakwil, mereka menafsir, mereka menghuraikan Al-Quran tidak mengikut lunas-lunas yang sepatutnya. Ini yang kita bimbang, yang ramai sekarang ini kumpulan-kumpulan sesat yang bertopengkan seorang muslim ataupun muslimah, seorang yang orang putih kata so-called maknanya alim dalam Al-Quran, pandai baca Al-Quran, tetapi diselitkan dengan tafsiran-tafsiran yang batil tuan, tafsiran-tafsiran yang tersasar daripada diajar kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan seterusnya para tabi'in. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita akan melihat beberapa contoh-contoh tafsiran Al-Quran yang menyeleweng,
macam mana boleh tafsiran Al-Quran yang menyeleweng? Sebab tuan-tuan sedia maklum, bila kita nak membincangkan tentang tafsir Al-Quran, sebab kita biasa baca Quran, lebih-lebih lagi bulan Ramadan tuan-tuan, kita melazimkan diri kita dengan Al-Quran. Dan saya yakin masyarakat Melayu kita ni setakat ni banyak lebih fokus kepada tilawah Quran, membaca Al-Quran. Satu benda yang amat bagus, dan di permulaan memanglah kita kena baca Al-Quran. Dan kita dah mula move ke step yang kedua, iaitu menghafal Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan akan lihat madaris ataupun ma'ahad tahfizul Quran bercambah begitu pesat di negara kita, alhamdulillah. Namun begitu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita kena, dia tak boleh berhenti di situ sahaja. Kita kena ke step yang seterusnya, iaitu mengenali penghuraian Al-Quran melalui terjemahan-terjemahan Al-Quran, kemudian disyarahkan ataupun dihuraikan akan terjemahan-terjemahan tersebut, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan sendiri maklum, di sana ada satu topik, satu subjek yang khusus berkenaan dengan tafsirul Quran, menghuraikan akan setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Maknanya tuan-tuan, bila kita baca Quran, tak cukup dengan baca dan tak cukup dengan terjemahan sahaja, tetapi untuk mengenali, memahami akan isi kandungan Al-Quran, kita perlulah melihat akan penghuraiannya. Kita kena mengenali akan asbabun nuzul kepada ayat-ayat Al-Quran tersebut dan sebagainya, tuan-tuan. Di sinilah kita lihat musuh-musuh Islam ataupun mereka yang menyeleweng daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil spot ini untuk mengelirukan akan ajaran-ajaran Islam yang sebenar. Sebab itu kalau kita lihat tafsir-tafsir Al-Quran yang biasa kita tekuni, tafsir-tafsir Al-Quran yang biasa kita baca, yang biasa kita baca dan biasa kita kuliahkan, contohnya macam tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Kathir, tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari. Ini tafsir-tafsir yang terkenal, tafsir Bahrul Muhit. Ini adalah tafsir-tafsir yang biasa dipelajari, dan kebanyakan kalau tafsir-tafsir kontemporari, tuan-tuan, contohnya tafsir Al-Azhar oleh Pak Hamka, tafsir Sun Haji dan sebagainya, mereka akan rujuk kepada ummahat tafsir ini, tuan-tuan, tafsir-tafsir utama ini. Namun begitu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ada juga munculnya, walaupun begitu keadaannya, tetapi berlaku juga, tuan-tuan, beberapa penafsiran yang berbeza-beza yang dibawa oleh kumpulan yang tidak bertanggungjawab. Antaranya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengar atau biasa tengok, ataupun mungkin satu masa nanti akan bertembung dengan kitab ini yang bernama Tazkirah. Kitab Tazkirah ni, tuan-tuan, dia bahasa Urdu. Dia adalah Quran bagi puak-puak Qadiani, tuan-tuan. Orang ajaran Qadiani, dia ada Quran dia khusus. Kenapa kita kata Quran dia khusus? Kerana di dalam buku Tazkirah ini penuh dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah dia ubah, yang dia cantumkan daripada awal ayat dicantum dengan ayat yang terakhir mengikut suka hati dia, untuk apa, tuan-tuan? Untuk memastikan misi dan visi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara ayat yang biasa digunakan dalam, saya petik beberapa ayat, tuan-tuan, sebab kitab Tazkirah ni 400 muka surat. Jadi kalau tuan-tuan tekuni, sebab masalahnya sebab tuan-tuan kita kena faham bahasa Urdu. Jadi ada hamba Allah yang menekuni, dia menterjemahkan kitab Tazkirah ni, dan barulah kita dapati bahawa rupanya ayat-ayat ini telah diselewengkan dan diubah, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat antara ayat yang diubah adalah ayat dalam surah Al-Qadar. Tuan-tuan biasa kan baca surah Al-Qadar, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Dan ini ayat dalam surah Al-Qadar. Tapi tuan-tuan lihat, ayat dalam surah Al-Qadar ini telah diubah dengan sengajanya oleh kumpulan ini. Tuan-tuan lihat bagaimana versi surah Al-Qadar dalam ajaran Qadiani ini. Inna anzalnahu qariban minal qadiyan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal sadaqallahu wa rasuluh wa kana amrullahi maf'ula. Kalau kita tak faham tuan-tuan, pasti kita ingat ayat ni ayat betul. Tapi tuan-tuan lihat macam mana boleh timbulnya surah ni dalam kumpulan ni. Dia potong-potong. Pertama sekali dia ambil dalam, dia cantumkan di antara ayat yang pertama dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar ni disambungkan dengan surah Al-Isra, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Cuma ayat yang pertama dalam surah Al-Qadar ni sepatutnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami telah menurunkan akan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dia ubah, sesungguhnya kami telah menurunkannya dekat dengan Al-Qadian, bandar Qadian. Qadian ni adalah satu nama bandar dekat India tuan-tuan. Tempat lahirnya Mirza Ghulam Ahmad, pengasas kumpulan ni. Jadi nak tuan-tuan lihat bagaimana licik kumpulan ni. Untuk menguatkan ajaran mereka ini, mereka sanggup untuk mengubah Al-Quran dan muatkan ayat-ayat ini dalam satu kitab yang dinamakan sebagai Tazkirah. Tazkirah tu nama baik tuan-tuan ya. Tazkirah, peringatan, tapi penuh dengan ayat-ayat yang diubah, yang boleh menyesatkan manusia kalau kita tak tahu, tak faham dalam bahasa Arab secara khususnya. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahmatullah, dalam ayat yang lain ini dalam, kalau buku dia yang sebenar tuan-tuan, buku dalam buku semua dalam bahasa Urdu dan diselang-selangkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang lain tuan-tuan ada juga disebut kat sini wa inna rabbi qad basyarani fil arab wa alhamani. Dia mengambil ayat-ayat dicantumkan. Kemudian dalam ayat lain, tuan-tuan biasa baca surah An-Nuh kan, inna arsalna nuhan ila qaumihi kan, inna arsalna nuh ila qaumihi kan, betul kan? Dia ubah, inna arsalna Ahmad ila qaumihi fa'aridu wa qalu kadzabun asyir. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Ahmad, sebab nama pengasasnya adalah Ahmad Ghulam Mirza kan. Jadi ayat itu diubah, inna arsalna Ahmad ila qaumi, kepada kaumnya, fa'aradu wa qalu kadzabun asyir. Ini antara ayat-ayat lain juga di dalam Tazkirah ini. Diambil permulaan tu hampir sama dengan Al-Quran, kemudian diubah. Ini juga tuan-tuan sebab tu tuan-tuan rahmatullah, ini antara penyelewengan di dalam, bukan sekadar penyelewengan dari segi tafsir, tapi juga penyelewengan dalam menyusun akan Al-Quran yang asal. Tuan-tuan rahmatullah, antara lain juga tuan-tuan terlihat antara yang ada kaitan dengan penyelewengan Al-Quran ini juga kita dapat lihat sebagaimana puak-puak Syiah bila mereka menolak para sahabat, secara tidak langsung mereka juga telah meragui akan ketulinan Al-Quran. Sebagaimana yang saya pernah jelaskan sebelum ini, antara kaum kumpulan yang amat benci akan para sahabat, lebih-lebih lagi Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhuma, adalah puak yang bernama, kumpulan yang bernama Syiah tuan-tuan. Ataupun di zaman Imam Asy-Syafi'i, di zaman Imam Ahmad, mereka dikenali dengan kumpulan Rafidiyah. Rafidiyah ni bermaksud apa? Mereka yang menolak akan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Ini dinamakan sebagai golongan Rawafid, golongan yang menolak para sahabat. Jadi kumpulan ini bila mereka menolak para
sahabat tuan-tuan, secara tidak langsung mereka juga meragui akan Al-Quran. Sebab apa mereka meragui akan Al-Quran? Kerana para sahabat inilah yang membawa akan Al-Quran. Para sahabat inilah yang mengumpul akan Al-Quran. Al-Quran yang dibawa oleh Sayyidina Umar, daripada oleh Muawiyah dan sebagainya. Bila mereka mencurigai mereka, secara tidak langsung juga ayat-ayat Al-Quran yang mereka rekod juga mereka tolak tuan-tuan, atau mereka meragui bahawa Quran yang ada bersama kita ini adalah Quran yang bukan asli, dia kata begitu. Kenapa tuan-tuan dan puan rahimahumullah? Kerana bila kita lihat akan Al-Quran, mereka mendakwa bahawa sesungguhnya di sana ada mushaf lain selain daripada mushaf Uthmani yang ada pada kita. Dia kata di sana bagi puak Syiah ni ada mushaf lain yang dinamakan sebagai mushaf Fatimah tuan-tuan. Dalam kitab Usul Al-Kafi disebut, wa inna indana la mushaf Fatimah wa ma yudrihi ma mushaf Fatimah. Qala qultu wa ma mushaf Fatimah? Qala mushaf fihi mislu Qur'anikum hadha thalatha marrat wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahidun. Kata apa tuan-tuan? Sesungguhnya di sisi kami ada satu mushaf. Mushafnya namanya apa? Mushaf Fatimah. Apakah dia mushaf Fatimah ni? Mushaf Fatimah ni 3 kali ganda lebih daripada mushaf kamu. Sebab tu mereka mendakwa mushaf mereka ada 17,000 ayat. Sedangkan kita, mushaf yang kita baca setiap hari tu tuan-tuan, berapa bilangannya? 6,236 ayat kan? Mereka lain. Bagi mereka ada 2 kali ganda lagi daripada mushaf yang ada pada kita. Ini antara dakwaan-dakwaan mereka tuan-tuan. Di samping tu juga tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dalam kitab-kitab mereka penuh, mereka mengatakan kita lihat hadis-hadis palsu yang mereka susun. Mereka kata Ali bin Al-Hakam an Hisham bin Salim an Abi Abdillah, daripada Abi Abdillah alaihi salam. Sebab bagi mereka setiap apa yang keluar daripada imam-imam mereka yang 12 tu dikira juga sebagai hadis. Sebab imam-imam mereka maksum. Jadi bila maksum, setiap apa yang keluar daripada lisan mereka dikira sebagai hadis. Sama juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu antara hadis mereka, innal Quran alladhi ja'a bihi Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayah. Di mana dia kata sesungguhnya Quran yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Jibril alaihi salatu wasallam mengandungi 17,000 ayat. Ini dia tuan-tuan. Ini dakwaan mereka. Bukan itu saja tuan-tuan, mereka juga merubah akan Al-Quran. Merubah Quran. Contoh, tuan-tuan biasa baca ayat kan? Dalam Al-Quran yang biasa tuan-tuan dengar ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kamu semua adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kamu semua mengajak kepada perkara ma'ruf dan mencegah daripada perkara munkar. Tiba-tiba tuan-tuan, versi mereka ini mereka ubah kepada apa tuan-tuan? Kuntum khaira, daripada ummatin jadi a'immatin. Kuntum khaira a'immatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kamu semua ni adalah di kalangan imam-imam yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Sebab apa dia kata imam-imam tuan-tuan? Sebab dasar akidah pada orang Syiah ni antaranya adalah pemerintahan yang perlu pemerintahan yang dibawa oleh 12 imam mereka tu tuan-tuan. Jadi bagi mereka mengimani akan 12 imam mereka ni adalah salah satu daripada rukun Islam dan iman tuan-tuan. Oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan rahimahumullah, mereka ubah daripada ummatin kepada a'immatin tuan-tuan. Ini yang kita dapati daripada kitab-kitab mereka tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimahumullah, dalam ayat-ayat yang lain yang banyak lagi dalam kitab-kitab tuan-tuan, tuan-tuan lihat dalam satu ayat
ayat Quran, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ini ayat yang biasa imam baca tuan-tuan, tapi mereka dakwa sebenarnya ayatnya bukan begitu. Ayatnya sebenarnya ada yang telah dipadam oleh sahabat-sahabat Nabi ni. Apakah ayat yang dipadam daripada ayat waradallah ni? Dia kata selepas waqafallahu mu'mininal qital, ada satu lagi ayat wa bi Ali bin Abi Talib wa kana Allahu qawiyyan aziza. Sebab dia nak angkat Sayyidina Ali, jadi diselitkan nama Sayyidina Ali di celah-celah ayat-ayat Quran tersebut. Kemudian tuan-tuan, ayat yang biasa tuan-tuan baca, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ini biasa yang biasa imam tilawahkan, tetapi dia kata sebenarnya ayatnya ini ayat ada dikurangkan, ada yang telah dipadamkan, dihazafkan oleh sahabat. Apakah ayat tersebut? Dia kata antara wa may yuti'illaha wa rasulahu, sebenarnya ada perkataan fi wilayah Ali wal a'immah min ba'di faqad faza fawzan azima. Maksud ayat apa tuan-tuan? Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan berjaya dengan kejayaan yang amat besar. Tetapi dia kata tidak, sebenarnya ada ayat yang dipadam selepasnya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan juga wilayah Ali dan imam-imam selepasnya, maka sesungguhnya dia akan berjaya dengan kejayaan yang ini antara dakwaan-dakwaan mereka tuan-tuan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka padam, yang telah para sahabat padam. Dan kesemua ayat-ayat ini tuan-tuan yang real nanti akan muncul apabila munculnya Imam Mahdi yang mereka nantikan kemunculannya. Ini antara yang lain tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara yang dapat kita lihat juga tuan-tuan, perubahan yang dilakukan oleh dalam penafsiran Al-Quran tuan-tuan. Tuan-tuan biasa baca ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kan? Itu ayat yang biasa kita baca dan malah kita jadikan dia sebagai zikir dalam zikir ma'thurat tuan-tuan. Tadi kita bicara berkenaan dengan kumpulan Syiah. Rupanya tuan-tuan bukan sekadar kumpulan Syiah dan Qadiani saja yang merubah ayat ataupun merubah segi penafsirannya. Di sana ada satu kumpulan yang dinamakan sebagai kumpulan liberal tuan-tuan. Kumpulan liberal ini dia tidaklah sampai tahap dia merubah akan ayat Quran, tetapi mereka mengekalkan ayat tersebut, cuma mereka merubah akan penafsiran sebenar ayat tersebut. Contohnya tuan-tuan lihat dalam ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Apa yang kita faham tuan-tuan daripada ayat la ikraha fiddin? Jumhur ulama tafsir tuan-tuan daripada ahli sunnah wal jamaah mengatakan la ikraha fiddin ini bermaksud dalam ayat ini tidak ada paksaan kepada orang-orang kafir untuk memasuki agama kita. Maknanya kita tak boleh paksa orang-orang non-Muslim untuk masuk agama kita. Sebab itulah semangatnya setiap yang nak menganut agama Islam, dia mesti terima Islam ini dalam keadaan yang terbuka, dalam keadaan penuh keikhlasan, tidak ada apa-apa paksaan. Supaya apa? Supaya i'tiqadnya tulus. Sebab kalau tak tulus tuan-tuan, kalau kerana paksaan, pastinya tuan-tuan beberapa hari je lepas tu dia akan kembali balik kepada agama lain. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat yang ramai yang masuk Islam kerana duit zakat. Bila dah tak dapat zakat, dia pindah balik, dia pindah pula ke agama lain pula, agama Kristian pula. Bila masuk di bulan Ramadan, balik-balik ke agama Islam balik. Ada setengah-setengah tempat tuan-tuan mu'alaf tu sentiasa berubah. Murtad, lepas tu masuk balik, murtad, masuk balik. Sebab apa? Sebab masuk Islam tu bukan kerana kefahaman, bukan kerana keikhlasan,
tuan-tuan. Namun begitu kumpulan liberal ni tuan-tuan, mereka mengubah akan penafsiran tersebut. Mereka mengatakan bahawa la ikraha fid din ini merupakan hujah yang paling kuat bagi mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Diubah begitu pula. Yang kita faham sebelum ni, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, bermaksud kalau orang tu belum beragama Islam, dia tak boleh paksa dia masuk Islam. Tetapi kalau dia dah masuk Islam, dia kena berpegang teguh dengan agama tersebut. Dan jikalau dia keluar dengan sengaja, kita boleh, maknanya kepimpinan Islam, qadi dan sebagainya, boleh jatuhkan hukuman terhadapnya kerana dia mempermain-mainkan agama kita. Sama ada yang baru masuk Islam ataupun yang dah lama masuk Islam pun sama. Maksudnya dia kena pelihara akan keislamannya. Namun golongan liberal tidak, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat di Indonesia ada tokoh-tokoh liberal yang terkenal, antaranya namanya Ulil Absar, tuan-tuan. Abdallah, nama orang Islam, tuan-tuan, orang Islam. Namun mereka mengatakan bahawa tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tuan, la ikraha fid din, ini sebenarnya bermaksud kebebasan secara mutlak yang bersifat global terhadap sesiapa pun untuk mengumumkan diri mereka beragama dengan mana-mana agama sekalipun, ataupun hidup tanpa ada agama pun tak apa. Tanpa agama ni bermaksud etis lah. Ini hujah. Jadi kita tak boleh paksa anak kita nak masuk agama apa pun, tak boleh paksa. Dia nak berpindah kepada agama lain kerana berkenankan wanita Kristian, tak boleh paksa. La ikrah fid din. Nampak nampak bagaimana dia tafsir dengan tafsir yang batil, tuan-tuan. Tafsir yang boleh menyesatkan. Kalau lihat secara literal, boleh terpengaruh, tuan-tuan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi itu bukan maksud yang sepatutnya difahami. Sepatutnya difahami sebaliknya. Bagi yang tak masuk Islam memang tidak ada paksaan, tetapi bagi mereka yang dah masuk Islam, kita tak boleh paksa, tuan-tuan. Bagi mereka yang dah masuk Islam, maknanya dia kena berpegang teguh dengan agama tersebut. Dan kalau dia keluar, akan boleh dijatuhkan hukuman terhadapnya, tuan-tuan. Ini antara hujah-hujah dan modal bagi puak-puak liberal, tuan-tuan, dalam mengukuhkan akan permasalahan ataupun misi-misi yang biasa mereka timbulkan dalam berbahas, dalam menguatkan hujah golongan-golongan liberal ini, tuan-tuan. Surah Baqarah ayat 256, la ikraha fid din. Kemudian, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dalam kita tak lama lagi ni kita nak masuk hari raya Korban ni, tuan-tuan. Antara aktiviti yang biasa masjid-masjid dan surau-surau lakukan, tuan-tuan, adalah ibadah korban. Biasanya kalau orang yang pergi laksanakan ibadah haji, samping dia melaksanakan ibadah haji, dia akan juga melakukan ibadah korban. Korban seekor lembu ke 7 bahagian ataupun seekor kambing dan sebagainya. Namun kita di negara kita ni, tuan-tuan, kita tak boleh buat haji, kita belum lagi dijemput, tapi untuk kita meraihkan akan Aidul Adha, tuan-tuan, kita melaksanakan ibadah sembelihan kurban. Ini antara ibadah ataupun event, climax event yang akan kita laksanakan ketika selepas solat Aidul Adha, tuan-tuan. Kita menyembelih. Namun begitu, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, setiap kali bila timbulnya nak dekat dengan hari raya Aidul Adha ni, pastinya ada orang-orang yang namanya Muslim ataupun Muslimah akan menimbulkan keraguan-keraguan kepada umat Islam. Ada antara mereka ada antara statement mereka, tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa sesungguhnya sembelihan korban ini adalah satu upacara yang tidak menghormati akan agama-agama lain, khususnya agama Hindu, dia kata.
kawasan kita, di dalam surau, di dalam masjid, di tempat sembelihan dan sebagainya. Jadi atas hujah apa? Tidak menghormati sensitiviti agama lain. Ini antara hujah-hujah yang biasa ditimbulkan. Di samping itu tuan-tuan, mereka juga berani untuk mempertikaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar kepada kefarduan ibadah sembelihan korban ni tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar dalam surah As-Saffat tuan-tuan, dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102 sampai ayat ke-107 menceritakan tentang falsafah, menceritakan tentang asal usul bagaimana ibadah korban ini disyariatkan kepada kita tuan-tuan. Dalam surah As-Saffat, tuan-tuan boleh lihat dalam mushaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maksud ayat ini tuan-tuan, dalam surah As-Saffat ini, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, Allah berfirman, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka telitilah aku, apakah pandangan kamu wahai anakku. Lantas Nabi Ismail berkata, wahai bapaku, ya abati if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, nescaya kamu akan dapati aku ni di kalangan orang-orang yang sabar. Jadi puak liberal ni dia putar alam tuan-tuan. Dia kata ayat ini sebenarnya bukannya mimpi yang dihantar oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, tapi mimpi ini adalah mimpi daripada syaitan. La ilaha illallah. Macam mana pula mimpi daripada syaitan? Sebab dia kata mana mungkin Allah mengeluarkan arahan kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya. Yang mengarah ni pastinya syaitan. Jadi dia kata tidak ada di dalam Al-Quran. Tak mungkin Allah sanggup mengarah Nabi Ibrahim, sebab dia adalah satu yang luar daripada kemanusiaan. Nampak dia gunakan logik tuan-tuan. Jadi ini juga antara isu-isu yang cuba dibawa oleh puak liberal, dan setiap kali nak dekat bulan Ramadan tuan-tuan, dia akan mengapi-apikan, dia akan bawa balik, walaupun isu ini isu yang lama, tapi disuburkan semula agar meragukan umat Islam dalam persoalan ibadah korban ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, oleh kerana itu tuan-tuan, antara kepentingan kita mempelajari tafsir Al-Quran ni tuan-tuan adalah untuk apa tuan-tuan? Untuk memastikan setiap penyelewengan dalam tafsir Al-Quran ini dapat kita kesan tuan-tuan. Kalau kita hanya baca Quran tapi tak memahami tafsir Al-Quran, memanglah kita dapat pahala tuan-tuan baca Quran, tapi pada waktu yang sama kita terdedah kepada tafsir-tafsir batil tuan-tuan, tafsir-tafsir palsu yang boleh menjerumuskan kita kepada kesesatan tuan-tuan. Dan ini antara beberapa ayat-ayat Al-Quran tuan-tuan yang biasa digunakan oleh ajaran-ajaran sesat ini untuk meyakinkan kumpulan-kumpulannya akan ajaran yang mereka bawa itu sebenarnya datang daripada Allah, datang daripada Allah, sebab berdalilkan Al-Quran, tapi penafsirannya itu penafsiran yang berbeza, penafsiran yang lari, yang terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, saya mengajak tuan-tuan sekalian agar mendampingkan diri kita dengan Al-Quran ini. Bukan hanya sekadar membaca Al-Quran yang biasa, bukan hanya sekadar mengkhatamkan Al-Quran tuan-tuan. Khatamkan Al-Quran satu amalan yang cukup bagus tuan-tuan, lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Tetapi
sahabat juga dia bukan khatam Al-Quran tuan-tuan, dia juga memahami akan penafsiran Al-Quran, sehingga menyebabkan bila dia baca Al-Quran tuan-tuan, dia akan rasa cukup dekat dengan Allah, dia akan rasa cukup tulus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Bila dia solat, dia baca Al-Quran, dia memahami akan maksud dan tujuan Al-Quran tersebut tuan-tuan. Ini antara perkara yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan agar kita sama-sama meneruskan momentum kita untuk mendampingkan diri dengan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Al-Quran ini adalah isteri kita tuan-tuan. Isteri kita yang pertama. Kalau boleh saya ibaratkanlah, Quran ini adalah isteri kita yang pertama. Jadikan Quran ini sebagai isteri kita yang pertama. Bagi muslimat, jadikan Quran sebagai suami dia yang pertama, pendampingnya yang pertama tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Isteri kita, suami kita akan meninggalkan kita. Dia tidak akan lama tuan-tuan, tidak akan berkekalan dengan kita. Mereka akan pergi satu masa nanti tuan-tuan, sama ada dalam tempoh masa yang terdekat ataupun dalam tempoh masa yang sama ada kita pergi dulu ataupun mereka pergi dulu tuan-tuan. Sama ada isteri kita pergi dulu ataupun suami kita pergi dulu tuan-tuan. Pada ketika itulah tuan-tuan, bagi seorang tu bila dia dah pasangan hidup dia meninggalkan dia tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, tidak ada orang yang bila berpisah dengan pasangannya dia akan tenang. Pasti dia akan sedih, dan kadang-kadang sedih tu tuan-tuan sehingga berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan kadang-kadang tuan-tuan, bagi yang sang lelaki ni tuan-tuan, walaupun dia boleh untuk kahwin lagi, dia tak kahwin sebab kesetiaannya pada isterinya. Rasa tak boleh lah, dan dia rasa loss, dia rasa loss, rasa miss tuan-tuan. Sampai tahap kadang-kadang bila dah kahwin lain pun berlaku perceraian selepas tu. Sebab apa? Sebab dia masih lagi tak boleh lupa akan isteri dia yang lepas. Ada berlaku kes juga tuan-tuan, macam tu. Tapi tuan-tuan rahmatullah, kesemuanya ini boleh kita rawat tuan-tuan bila kita jadikan Al-Quran sebagai pendamping kita. Siapa sahaja yang terlepas daripada dakapan kita tuan-tuan, memang sebagai insan kita akan sedih, tapi kesedihan itu tidak akan lama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita akan rawat dengan pendamping yang utama kita, iaitu Al-Quran. Jadi tuan-tuan rahmatullah, saya nak ajak, saya nak seru diri saya sendiri dan sahabat-sahabat lain agar marilah kita sama-sama tuan-tuan meneruskan pendampingan kita dengan Al-Quran. Bukan hanya sekadar kita mentilawahkan Al-Quran, tapi pada waktu yang sama kita cuba untuk memahami akan penafsiran. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita nak bawa tafsir Quran tuan-tuan ke hulu ke hilir memang susah. Tafsir Quran kadang-kadang sampai 5 jilid, sampai 10 jilid tuan-tuan, banyak. Kadang-kadang setiap satu juzuk tu secara khusus ada 30 juzuk, 30 volume tafsir Quran tu tuan-tuan. Jadi banyak susah kita nak bawa. Lepas tu bila susah, kita jangan-jangan nak refer kepada tafsir Quran. Tapi tuan-tuan rahmatullah, bila dah ada handphone ni tuan-tuan, bila dah ada kita dah ada alat ni tuan-tuan, kita sepatutnya kita di sana ada apps yang baik, banyak apps dan website yang baik yang dimuatkan akan tafsir Al-Quran secara penuh. Antara website yang baik tuan-tuan yang boleh tuan-tuan refer adalah Celik Al-Quran. Tuan-tuan boleh refer, boleh type kat Google tu Celik Al-Quran, dan tuan-tuan refer kepada ayat dan surah yang tuan-tuan inginkan. Contoh ni contoh dalam ayat tadi yang kita bincang, La ikraha fiddin, surah Al-Baqarah ayat 256. Tuan-tuan dalam handphone tuan-tuan type dekat Google tu Celik Al-Quran, kemudian tulis ayat 256,
ayat 256 surah Al-Baqarah, dia akan bawa kepada ayat berikut tuan-tuan, terjemahannya in Malay, in English, dan disusuli dengan penafsiran ayat tersebut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di mana sahaja tuan-tuan berada, bukan celik Quran, celik tafsir, celik tafsir, celik tafsir, dan type surah dan ayat itu, tuan-tuan akan dapati penghuraian yang cukup bagus tuan-tuan. Ini antara usaha beberapa orang anak Melayu tuan-tuan yang mengumpulkan tafsir-tafsir kontemporari, antaranya diselitkan tafsir, huraian tafsir Norman Ali Khan. Tuan-tuan biasa dengar kan Norman Ali Khan ni kan, dia biasa dia bagi penafsiran in English tapi ada seorang anak Melayu ni, dia usahakan untuk kumpulkan himpunan tafsir-tafsir baik, yang baik, dan dimasukkan dalam celik tafsir ni tuan-tuan. Jadi ini antara cara tuan-tuan yang boleh kita mendampingkan diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita faham setiap ayat-ayat Quran yang kita baca dengan tafsirnya, adalah satu kelainan, satu keseronokan, dan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan iman kita dan dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sebentar tuan-tuan untuk mendengar laungan azan, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, bapa rahmatullah, begitulah bagaimana kita cuba untuk menekuni tafsir Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan melalui
penafsiran Al-Quran ni tuan-tuan dapat menjadi binting kepada kita daripada pemahaman-pemahaman ajaran-ajaran sesat yang cuba untuk menafsirkan ayat Al-Quran secara batil, secara tidak sebenarnya. Ini antara usaha-usaha yang perlu kita suburkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan syafaatul Quran kepada kita semua nanti tuan-tuan, bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar di sini sedikit perkongsian dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah